Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita memulakan pengajian pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kekuatan dan dorongan untuk meneruskan lagi usaha memahami bahasa Arab Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan pengajian kita dan mudah-mudahan Allah kurniakan kefahaman, insya-Allah. Baik. Mari kita mulakan pengajian kita. Mari kita buat sedikit ulang kaji. Minggu lepas kita telah membincangkan tentang sejenis isim yang dipanggil isim fa'il. Baik, mari ulang kaji sikit. Isim ni ialah kata nama. Fa'il ni ialah sejenis kata nama yang terjemahannya kena tambah perkataan orang yang ataupun imbuhan pe. Baik, orang Arab kata kalau nak tambah imbuhan pe, pelukis, pembuat, perawat ataupun orang yang melukis, orang yang merawat, kita kena gunakan pattern fa'il. Contoh pattern fa'il ni banyak dan sebahagiannya kita ada sebut dalam bahasa Melayu. Contohnya ialah perkataan bakhil. Bakhil ni orang yang kedekut. Kalau kedekut, bukhli, dalam doa kita kata Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Bukhl kedekut. Kalau bakhil, orang yang kedekut. Baik, jahil. Jahil ni orang yang bodoh. Kalau bodoh saja, jahal. Kita selalu dengar orang sebut Abu Jahal. Jahal maknanya bodoh. Kalau orang yang bodoh, jahil. Baik, kita selalu sebut akal. Akal maksudnya akal. Kalau orang yang berakal, akil. Baik, kemudian baligh, orang yang sampai. Alim, orang yang berilmu. Arif, orang yang tahu, orang yang kenal. Baik, hakim, orang yang menghukum. Hafiz, orang yang menghafal. Baik, semua perkataan ini adalah isim fa'il sebab semua perkataan ni ada alif. Dan selepas alif, baris bawah. Semua perkataan ni terjemahannya kita kena tambah perkataan orang yang ataupun kita kena tambah imbuhan pe. Baik, tengok pada kesesuaian ayat. Baik, mari kita bincang lebih detail. Baik, asal perkataan patternnya mengikut pattern fa'ala. Contohnya perkataan hasada. Hasada ni mengikut pattern fa'ala. Sebab apa kita kata dia ikut pattern fa'ala? Sebab dia ada 3 huruf macam fa'ala. Kemudian ketiga-tiga hurufnya baris atas sama macam fa'ala. Kalau sama macam fa'ala, terjemahannya kena tambah dia telah. Hasada maksudnya dia telah dengki. Kalau saya nak kata orang yang dengki ataupun pendengki, saya kena tukar daripada pattern fa'ala, saya kena tukar bagi jadi fa'il. Daripada hurufnya 3 kena bagi jadi 4 huruf. Kena ada alif kat tengah. Kena ada alif, selepas alif baris bawah bunyinya akan jadi hasid. Hasid maksudnya orang yang
dengki. Baik. Okay. Kalau ghafara, jumpa perkataan ghafara. Ghafara terjemahannya dia telah ampun. Kalau jumpa perkataan ghafir, ghafir ada alif selepas alif baris bawah, terjemahannya tak ada dia telah. Terjemahannya orang yang ampun ataupun pengampun. Baik, mudah-mudahan jelas. Baik, minggu lepas saya telah bagi contoh dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Inggeris kita nak kata orang yang menulis ataupun penulis, writer, kita kena tambah ER. Kalau orang Arab kena tambah alif selepas alif baris bawah. Kalau orang yang main, player, player dalam bahasa Arab, laib, laib, tambah alif selepas alif baris bawah. Orang yang bekerja dalam bahasa Inggeris, worker, tambah ER. Kalau bahasa Arab, orang yang bekerja, amil, tambah alif selepas alif baris bawah. Baik, ulang lagi sekali dalam bahasa Inggeris, kalau nak tambah perkataan per atau orang yang, kita kena letak ER dekat ujung. Kalau dalam bahasa Arab, tambah alif selepas alif baris bawah. Baik, seterusnya, minggu lepas saya telah sebutkan bahawa dalam bahasa Arab, mana-mana jenis perkataan ni biasanya banyak patternnya. Isim fa'il ni pun banyak pattern. Yang kita bincang tadi pattern yang basic. Ada isim fa'il yang mana patternnya muf'il, patternnya tak ada tambah alif, patternnya ada tambah huruf mim pula. Yang kita bincang tadi pattern yang asas. Pattern yang asas tu daripada fi'il madi 3 huruf. Dulu kita dah bincangkan bahawa fi'il madi ni ada 3 huruf, ada 4 huruf, ada 5 huruf. Kita nak bentuk isim fa'il, kita kena tengok fi'il madinya. Kalau fi'il madinya asas, dia punya isim fa'il pun yang asas juga. Tapi kalau fi'il madinya 4 huruf, isim fa'ilnya kena guna pattern ni. Baik, mari kita bincang lebih detail lagi. Baik, ulang lagi sekali. Ada isim fa'il yang menggunakan pattern muf'il. Pattern muf'il ni tak ada tambah alif, tapi dia ada tambah mim. Dia ada tambah mim baris depan, urut tengah baris bawah. Kalau fa'il tadi tambah alif selepas alif baris bawah. Kalau pattern muf'il ni tambah mim dekat depan, urut tengah baris bawah. Baik. Contoh isim fa'il yang menggunakan pattern muf'il ni, contohnya ialah muslim, mufti, mukmin, mursyid. Baik, ini semua isim fa'il lah ni. Tapi dia punya pattern bukan fa'il, dia punya patternnya muf'il. Baik, pattern muf'il ni diambil dari fi'il madi 4 huruf. Fi'il madi 4 huruf, terjemahan biasanya ada me dengan kan. Baik, isim fa'il yang pattern macam ni pun biasanya ada imbuhan me dengan kan. Baik, isim fa'il tu terjemahannya ada perkataan orang yang, lepas tu ada me dengan kan. Kalau fa'il tadi tak ada. Kalau muf'il ni biasanya ada me dengan kan. Contohnya mursyid, maksudnya orang yang menunjukkan. Baik, mufti, mufti orang yang memfatwakan. Muslim ni orang yang menyerahkan. Kalau mukmin tak ada me dengan kan, mukmin ni terjemahannya orang yang beriman. Baik, mari kita bincang lebih detail lagi. Baik, tadi saya sebutkan bahawa isim fa'il ni dia terbentuk daripada fi'il madi. Maksudnya ialah kalau kita nak bentuk isim fa'il, kita kena tahu fi'il madinya. Fi'il madi ada yang 4 huruf. Baik, ada fi'il madi patternnya bukan fa'ala, patternnya af'ala. Fi'il madi tu 4 huruf, dia ada hamzah. Kalau ada hamzah tu, terjemahannya ada me dengan kan. Baik, contohnya perkataan ahya. Ahya, ahya terjemahannya ada me dengan kan. Terjemahannya dia telah menghidupkan. Baik, ahya fi'il madi, jadi terjemahannya ada dia telah. Sekarang ni kita tak nak dia telah ni, kita nak perkataan orang yang. Kita nak kata orang yang menghidupkan. Baik, kalau orang yang menghidupkan, dalam bahasa Arab saya kena tukar jadi isim fa'il. Isim fa'ilnya huruf hamzah ni tak ada Hamzah tu tak ada, buang, ganti dengan mim baris depan. Baik, ahya tu akan jadi muhyi. Muhyi maksudnya orang yang menghidupkan. Muhyi tu maknanya orang yang menghidupkan.
hidupkan. Ada orang dia letak nama anak dia Muhyiddin. Ada orang letak nama anak dia Muhyiddin. Muhyiddin ni maksudnya orang yang menghidupkan din. Apakah maksud din? Baik, semua tahu din maksudnya agama. Muhyiddin maknanya orang yang menghidupkan agama. Maksudnya orang tu dia menjadikan agama tu hidup. Baik, siapa nak anaknya suka menghidupkan agama, letak nama Muhyiddin. Muhyi ni adalah isim fa'il tapi bukan pattern fa'il. Dia menggunakan pattern muf'il. Pattern muf'il ni dari fi'il madi 4 huruf. Fi'il madi 4 huruf ni biasanya ada imbuhan me dengan kan. Baik, ulang lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan. Ada isim fa'il yang mana pattern dia bukan fa'il, pattern dia muf'il. Patternnya tak ada tambah alif. Tak ada alif tapi ada tambah mim. Pattern muf'il ni berasal dari fi'il madi 4 huruf. Fi'il madi 4 huruf ni biasanya ada me dengan kan. Tapi dekat fi'il madi 4 huruf tu, me dengan kan tu diwakili oleh hamzah. Bila tukar ke isim fa'il, hamzah tu buang, gantikan dengan mim. Hamzah tu buang, gantikan dengan mim baris depan. Huruf tengah mesti baris bawah. Baik, contoh yang lain, perkataan afta. Afta maksudnya dia telah memfatwakan. Dia telah memfatwakan. Baik, ini fi'il madi 4 huruf. Biasanya ada imbuhan me dengan kan. Baik, kalau saya tukar afta tu, saya buang hamzah, saya gantikan dengan mim baris depan, bunyinya jadi mufti. Mufti maksudnya ialah orang yang memfatwakan. Baik, ulang lagi sekali. Mufti terjemahannya ialah orang yang memfatwakan. Baik, mudah-mudahan jelas di situ. Baik, seterusnya ada isim fa'il yang pattern dia lebih kurang macam muf'il tadi. Lebih kurang macam tadi, ada mim tapi tengah-tengahnya ada syaddah. Baik, yang ni sama juga. Yang ni ada me dengan kan juga. Baik, tadi saya sebutkan bahawa isim fa'il ni patternnya fa'il. Itu pattern yang asas. Kemudian ada pattern muf'il. Baik, kalau pattern muf'il terjemahannya biasanya ada me dengan kan. Yang mufa'il ni pun sama juga, biasanya ada imbuhan me dengan kan. Contohnya muallim. Muallim, orang yang mengajarkan. Muzakkir, orang yang mengingatkan. Muballigh, orang yang menyampaikan. Mufassir, orang yang mentafsirkan, orang yang menjelaskan. Baik, ini semua isim fa'il lah ni. Semua ni isim fa'il, pattern dia mufa'il. Patternnya ada mim baris depan, huruf tengahnya baris bawah. Baik, yang muallim ni, baik, muallim yang ni semua ni ada mim kat depan ni kan. Mim tu semua huruf tambahan. Syaddah ni pun tambahan juga. Syaddah tu me dengan kan. Baik, mari kita bincang lebih detail. Tadi kita dah sebutkan bahawa isim fa'il ni terbentuk dari fi'il madi. Baik, kalau isim fa'il ni ada mim baris depan, huruf tengahnya syaddah ni, baik, dia punya fi'il madi dia, fi'il madi dia fa'ala. Fa'ala. Baik, isim fa'il dia mufa'il. Mufa'il. Baik, contoh perkataan zakara. Perkataan zakara, baik, ini fi'il madi. Dia bawah kategori fi'il madi 4 huruf. Kenapa 4 huruf? Sebab ada tambah syaddah. Kenapa tambah syaddah tu? Syaddah tu untuk me dengan kan juga. Baik, terjemahan zakara, dia telah mengingatkan. Ada me dengan kan sebab ada syaddah ni. Ada dia telah sebab ini fi'il madi. Kalau saya tukar jadi isim fa'il, bunyinya akan jadi muzakkir. Muzakkir maksud dia ialah orang yang mengingatkan. Baik, kat sini tidak ada dia telah. Kat sini terjemahannya ada perkataan orang yang sebab dia isim fa'il. Macam mana tahu dia isim fa'il? Pattern dia muzakkir ni sama dengan mufa'il. Baik, contoh yang lain, ballagha. Ballagha,
Ballagha maksudnya dia telah menyampaikan. Baik, ini fi'il madi, maka terjemahannya ada dia telah. Fi'il madi ni 4 huruf. Kenapa 4 huruf? Sebab ada syaddah. Baik, syaddah ni mewakili me dengan kan. Saya tukar jadi isim fa'il. Bunyinya jadi muballigh. Muballigh ni terjemahannya tak ada dah dia telah. Terjemahannya orang yang menyampaikan. Baik, kat sini ballagha dalam perkataan ni ada dia. Kalau kat sini tak ada dia. Kalau saya nak kata dia orang yang menyampaikan berita tu, dalam bahasa Arab huwa muballigh al-khabar. Saya kena sebut dia. Baik, kalau saya nak kata kat sini fi'il madi ni, saya nak kata saya telah menyampaikan ballagtu hadiah. Saya telah menyampaikan hadiah ila jari, kepada jiran saya. Baik, saya telah menyampaikan ballagtu. Saya kat situ saya kena letak tanda tu. Tapi kalau kat sini saya nak kata saya orang yang menyampaikan berita tu, kat sini saya kena kata ana. Saya kena sebut saya tu. Tak ada ganti nama diri tersembunyi kat sini, sebab ini adalah kalimat isim. Baik, mari kita tengok contoh isim fa'il dekat dalam Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Terjemahannya, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia telah dengki. Baik, kita nak cari isim fa'il yang menggunakan pattern fa'il. Kita nak cari isim fa'il yang ada alif. Baik, yang ada alif kat sini ialah hasid. Hasid tu ialah isim fa'il. Asal perkataan hasid tu fi'il madi. Baik, fi'il madi dia hasada. Ada dalam ayat ni. Hasada maksudnya dia telah dengki. Kalau hasid, orang yang dengki. Dalam ayat ni kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki apabila dia telah dengki. Baik, contoh yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Terjemahannya, syafaat, orang yang beri syafaat tak memberi manfaat buat mereka. Baik, tengok kat situ perkataan syafa'ah dengan syafi'in. Baik, kita nak cari mana satu isim fa'il. Isim fa'il ni tengah-tengah ada alif, selepas alif mesti baris bawah. Baik, kalau yang ada alif ni pun ada alif. Ni ada alif tapi selepas alif tak baris bawah, jadi ni bukanlah. Baik, tengok yang ni pula. Yang ni ada alif, selepas alif baris bawah, jadi ini adalah isim fa'il. Baik, kenapa ada alif lam? Baik, alif lam ni tanda isim tu spesifik. Kenapa ada yanun? Yanun tu tanda isim tu jamak. Baik, kat sini terjemahan orang berganda, orang-orang. Syafi'i ni maksudnya orang-orang yang beri syafaat. Baik, asal perkataan ni ialah syafa'ah. Maksudnya dia telah beri syafaat. Kalau orang yang beri syafaat, syafi'. Baik, imam mazhab kita dipanggil Imam Syafi'i. Nama sebenarnya bukan Syafi'i, nama sebenarnya Muhammad. Nama sebenar Imam Syafi'i ialah Muhammad. Syafi'i tu gelaran baginya. Baik, Syafi'i maksudnya orang yang beri syafaat. Asal perkataan dia syafa'ah. Baik, seterusnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa walidin wa ma walad. Terjemahannya, dan demi orang yang melahirkan dan siapa yang dia telah lahirkan. Baik, kita nak cari dalam ayat itu isim fa'il. Isim fa'il ni isim yang ada alif kat tengah, selepas alif baris bawah. Baik, kat situ isim fa'ilnya ialah walid. Walid ni asal perkataannya walada. Baik, yang walada tu terjemahannya dia ada dia telah, sebab ni fi'il madi. Baik, walid pula, walid ni terjemahan dia ada orang yang.
tak ada dia telah. Terjemahannya ada orang yang sebab pattern dia sama dengan fa'il. Baik, selalunya kalau walada ni pattern macam ni tak ada me dengan kan selalunya tak ada, tapi kadang-kadang ada juga. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Terjemahannya, hai manusia, sesungguhnya kamu orang yang kerja keras, dengan benar-benar kerja keras menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Baik, kita nak cari isim fa'il yang menggunakan pattern fa'il. Baik, ada satu dalam ayat itu, iaitu perkataan kadihun. Baik, kadihun dengan kadahan ni lebih kurang je, bunyinya lebih kurang. Baik, kalau kadahan maksudnya kerja keras, kadahan ni maksudnya kerja keras. Yang kadihun ni maksudnya ialah orang yang kerja keras. Baik, asal perkataan kadihun ni bukan kadahan, yang asalnya kadaha. Kadaha maksudnya dia telah kerja keras. Kadih ni, kalau kadih orang yang kerja keras. Baik, yang ni ada dia telah sebab patternnya fa'ala. Yang ni patternnya fa'il, jadi terjemahannya ada perkataan orang yang. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Baik, abid dengan abadtum ni bunyi lebih kurang, ada huruf ain badal. Ini pun sama, ada ain badal. Baik, asal perkataan abid tu asalnya abada. Abada maksudnya dia telah sembah. Baik, kat sini ditambah tum. Kenapa tum? Sebab kamu. Baik, kat sini ada tum tu sebab ganti nama diri kamu. Kalau abada tak ada tambah apa-apa, terjemahannya ada dia. Baik, yang ni ditambah alif kan. Kalau tambah alif dia dah tak jadi fi'il lah. Dia dah bukan fi'il, dia dah jadi isim. Kalau dia isim, maka tak ada ganti nama diri tersembunyi. Terjemahan dia ada perkataan orang yang. Abid ni maksudnya orang yang sembah ataupun orang yang beribadah. Baik, isim fa'il ni dia tak ada ganti nama diri tersembunyi. Jadi kat sini perkataan aku ni disebut ana. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fadzakir innama anta mudzakir. Terjemahannya, maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Baik, maka berilah peringatan kerana sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Baik, tengok kat situ, kita nak cari isim fa'il, tapi bukan yang pattern fa'il. Kita nak cari kat sini yang pattern mufa'il pula, yang ada tambah mim. Baik, kat sini ada dua perkataan hampir sama bunyinya. Baik, yang pertama zakir, yang kedua muzakkir. Baik, yang ni zakir, hujung mati ni fi'il amar. Terjemahannya kau berilah peringatan. Baik, ini fi'il amar, terjemahan penuhnya kau berilah peringatan. Baik, kita tak nak bincang fi'il amar, kita nak bincang isim fa'il. Baik, isim fa'il kat sini ialah perkataan muzakkir. Muzakkir tu asal dia punya fi'il madinya zakkara. Zakkara maksudnya dia telah mengingatkan. Baik, ini fi'il madi, jadi ada dia telah. Fi'il madi ni ada me dengan kan sebab ada syaddah. Baik, kita tak nak dia telah tu, kita nak perkataan orang yang. Kalau nak perkataan orang yang, kena tukar isim fa'il, tapi tak boleh guna pattern fa'il, kena guna pattern mufa'il. Baik, pattern isim fa'il ni kena ada syaddah dan kena letak mim bari depan. Jadilah muzakkir. Muzakkir maksudnya orang yang mengingatkan. Baik, isim fa'il ni tak ada ganti nama diri. Jadi kat sini disebut ganti nama diri ni anta. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Terjemahannya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang solat, iaitu orang-orang yang lalai dari solatnya.
Ayat ni tak boleh baca berhenti kat sini. Kalau kita berhenti kat sini, kita kata celakalah orang yang solat. Celakalah orang yang solat. Kalau berhenti kat situ, maknanya seolah-olah kita kata orang yang solat ni celaka. Padahal belum habis lagi ayat tu. Kena baca sampai habis. Celakalah orang yang solat yang lalai dari solatnya. Baik, tengok kat situ. Perhatikan perkataan musallin. Musallin. Baik, musallin tu asal perkataan dia solah. Solah. Solah ni maksudnya dia telah solat. Solah maksudnya dia telah solat. Kalau orang yang solat, musalli. Baik, musalli ni dia guna pattern mufa'il. Kalau guna pattern mufa'il ni biasanya ada ma dengan kan. Tapi tak semua. Tak semua perkataan yang menggunakan pattern ni ada ma dengan kan. Tidak semua. Contohnya perkataan musalli. Musalli maksudnya orang yang solat. Tak ada ma dengan kan. Baik, seterusnya mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Terjemahannya, dan janganlah kamu berkehendak pada kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerosakan. Baik, perhatikan di situ perkataan al-mufsidin. Mufsidin dengan fasad ni lebih kurang ada fa sindal. Fa sindal, yang ni pun ada fa sindal. Baik, kat sini fasad maknanya rosak. Rosak. Fasad ni rosak atau kerosakan. Yang mufsidin ni orang yang merosakkan. Allah tidak suka orang yang merosakkan. Maksud merosakkan ialah orang yang membuat kerosakan. Baik, mufsidin tu fi'il madi dia afsada. Afsada. Afsada maksudnya dia telah merosakkan. Kalau mufsid, mufsid maksudnya orang yang merosakkan. Kat sini perkataan ni ada ma dengan kan. Kenapa ada ma dengan kan? Sebab dia guna pattern muf'il. Pattern muf'il ni dia ambil dari fi'il madi 4 huruf. Kalau fi'il madi 4 huruf, dia ada ma dengan kan. Tapi dekat fi'il madi tu nak bagi ada ma dengan kan, kita tambah hamzah. Kalau dekat isim fa'il ni, kita tambah mim. Baik, kat sini ada alif lam. Alif lam ni tanda isim, yanun tu tanda jamak. Baik, mari tengok contoh yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Terjemahannya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Baik, tengok kat situ. Baik, perkataan amanah. Perkataan amanah terjemahannya dia telah beriman. Baik, kalau perkataan mukmin, mukmin maksudnya orang yang beriman. Baik, tengok perkataan kat sini mukminatun. Mukminatun ni maksudnya orang yang beriman. Terjemahannya orang yang beriman. Ada perkataan orang yang. Sebab apa orang yang? Sebab isim fa'il. Macam mana tahu dia isim fa'il? Baik, kita tahu dia isim fa'il sebab huruf pertamanya mim baris depan, kemudian tengahnya baris bawah. Baik, kat sini perempuan, jadi kena tambah ta marbutah. Orang Arab kata isim ni, isim kita boleh tukar laki ke perempuan. Kalau laki nak tukar ke perempuan, senang saja, tambah saja ta marbutah di hujungnya. Baik, okay, tengok kat situ perkataan musyrikat. Baik, musyrikat ni pun sama juga, isim fa'il juga. Kita selalu sebut musyrikin. Dalam doa iftitah kita kata wa ma ana minal musyrikin. Baik, musyrikin orang yang mensyirikkan. Musyrikat pun orang yang mensyirikkan. Ada perkataan orang yang. Sebab apa? Sebab huruf pertamanya mim baris depan, tengah baris bawah. Samalah ni mim baris depan, tengah baris bawah. Baik, cuma kat sini ada alif ta. Alif ta ni tanda jamak. Kalau seorang, ta marbutah je. Kalau seorang, ujungnya
kata marbutoh saja. Baik, seterusnya